Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama dengan Atan Rial dalam YouTube channel. Keselamatan anda bermula di sini. Selamat petang, selamat siang, selamat malam, selamat datang untuk bersama mendengar cerita-cerita seram yang pastinya akan memaparkan kisah-kisah yang hanya benar, yang hanya real untuk anda. Roll montage dulu guys, sebab konten kali ini berbeza daripada yang sebelumnya. Untuk makluman anda guys, pada hari ini, pada kali ini, Atan ingin menceritakan kepada anda salah satu kisah sihir yang benar-benar berlaku. Kisah sihir yang sangat-sangat tidak wajar berlaku ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diikutkan, Atan bukanlah nak mengatakan ataupun nak membawa kisah ini kepada anda sebagai satu bahan konten semata-mata, tetapi Atan ingin membuktikan kepada anda bahawa kisah sihir ini guys benar-benar wujud, benar-benar nyata, benar-benar real berlaku. Sebab Nabi kita sendiri pun pernah disihir. Dan konten ini juga dibuat guys bukan semata-mata untuk meraih populariti, untuk meraih simpati, tetapi perkongsian input-input kisah-kisah sejarah kenabian yang berlaku secara nyata pada masa dahulu guys. Kisah ini berlaku apabila Allah menguji Nabi kita yang maksum daripada melakukan sebarang dosa dengan menghantar seorang ahli sihir berbangsa Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam daripada Bani Zurai. Zurai ke apa, Atan tak pandai nak sebut pula. Jadi peristiwa ini berlaku pada tahun 7 Hijriah, yang mana pada masa Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini balik daripada Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah. Yang mana kepulangannya ini kepulangan beliau ini setelah selesainya perang Khaybar. Yang setelah berlakunya perang Khaybar, yang mana ada ketua-ketua Yahudi bertemu dengan tukang sihir Yahudi yang terkenal ini untuk melakukan sihir ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini guys. Memang kejahatan mereka ini bukan hanya pada masa sekarang, tetapi telah berzaman-zaman daripada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sihir ini dibuat guys sebenarnya dengan menggunakan seorang budak Yahudi yang juga khadam Nabi kita pada masa itu, yang mana mereka ini telah pun mencuri sikat yang digunakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini, beserta rambut yang terdapat pada gigi sikat tu. Maknanya you all tahulah kan guys, bila biasanya kita sikat rambut kan, biasanya ada rambut-rambut yang melekat di sikat itu. Dan bahan-bahan inilah yang diambil dan digunakan untuk menyihir Nabi kita pada masa itu. Dan seperti yang kita tahu lah guys, orang-orang Yahudi ni mereka memang dah berjanji kan, mereka akan memerangi kaum kita, mereka akan memerangi umat Islam ini sehabis daya mereka guys. Dan kita berbalik kepada cerita sihir tadi. Bagaimana Nabi disihir? Apakah cara yang digunakan oleh mereka-mereka golongan laknatullah ini guys? Ceritanya mengatakan bahawa tukang sihir ini dibuat satu patung yang menyerupai Nabi SAW ini daripada lilin, lalu ditikam dengan 11 bilah jarum dan disimpul dengan 11 ikatan. Seolah-olah macam patung yang orang buat untuk santau pada masa kini ke bagaimana ke, wallahu alam guys. Tapi yang Atan bacanya, itulah antara cara yang digunakan. Ya Allah, kejamnya mereka, jahatnya mereka. Berilah hukuman yang setimpal kepada mereka.
kita sama-sama doakan guys. Jadi patung yang telah diikat itu, yang telah dicucuk itu dibaling ke dalam telaga yang dinamakan telaga Zarwan, yang mana telaga ini digunakan oleh Nabi kita untuk mandi. Jadi apabila Nabi menggunakan telaga ini untuk mandi, maka Nabi SAW terkena sihir ini selama 40 hari guys. Sebab itulah kalau diikutkanlah apa-apa bahan sahaja daripada badan kita ni guys, sebenarnya sangat-sangatlah sangat-sangatlah berbahaya, kerana ia boleh dijadikan bahan santau oleh orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita. Tidak kiralah rambut, kuku atau apa sahaja, haruslah dibuang dengan begitu rapi supaya tidak menjadi mangsa kepada orang-orang yang jahat ini guys. Janganlah kita buang dengan bersepah-sepah, merata-rata, kerana boleh diambil oleh sesiapa saja yang berniat tidak baik ini untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar kepada kita. Jadi kesan daripada sihir yang dikenakan kepada Nabi Muhammad SAW ini diceritakan dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang agak tenat akibat daripada sihir itu tadi guys. Ya Allah, sehingga baginda mengigau dan merasa tidak keruan ni, merasa resah, gelisah dan tak kenalah, serba tak kena guys. Itulah kesan sihir yang sangat-sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Salah satu perbuatan khurafat ataupun perbuatan syirik yang boleh menyesatkan umat manusia. Hati-hati guys, jangan sesekali terlibat dengan benda-benda sebegini. Jadi bagaimana proses penyembuhan Nabi ini guys? Proses penyembuhan Nabi ini berlaku bila pada waktu malamnya Nabi berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan, dan datanglah dua orang malaikat yang menyerupai dua orang lelaki menemui Rasulullah ketika baginda sedang tidur. Salah seorangnya duduk di bahagian kepala dan salah seorang lagi duduk di bahagian kaki guys. Dan mereka ini membacalah dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itulah sebabnya turunnya kedua-dua surah tersebut. Lalu Nabi pada masa itu mengutuslah, Nabi tersedar daripada tidur, dia mengutus ni maknanya menyuruhlah Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan juga Amna Ibn Yasir pergi ke telaga yang dibuang benda yang tidak elok, dibuang patung yang dibuat sihir tadilah. Nabi mendapat petunjuk daripada dua orang malaikat yang datang tadi. Jadi mereka-mereka yang diutuskan oleh Nabi ini pergilah ke telaga tersebut dan menimbalah telaga tersebut dan dapatlah mengambil patung yang dibuang ke dalam telaga itu tadi. Lalu mereka membawa patung itu dan memberikan semula kepada Rasulullah. Jadi apabila patung itu diberikan kepada Rasulullah membaca ayat-ayat seperti ayat daripada surah An-Nas tadi, surah Al-Falaq tadi, dan terungkailah satu persatu ikatan-ikatan sihir yang dikenakan ke atas patung itu tadi. Dan selepas semua ikatan itu terungkai, Nabi kita Rasulullah SAW ini dapat berdiri dan dapat tenaga seperti biasa, dan tidak lagi terlantar sakit akibat disihir. Dan apabila dicabut pula jarum satu persatu daripada patung tadi, badan Nabi tidak lagi ada rasa kesakitan. Jadi kalau kita teliti makna dua ayat tadi, ayat ini merupakan ayat yang boleh membuka ikatan sihir sebenarnya guys. Dan Atan juga membuat konten ini mengambil salah satu pandangan daripada followers ataupun pengikut setia Real Seram YouTube channel, yang mana sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang berharga kepada Atan. Atan akan letakkan tanda kredit kepada beliau dekat konten ini, dan
Atan akan letakkan jugalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pelindung-pelindung sihir dan juga pelindung-pelindung kita daripada syaitan laknatullah. Kerana dia kata baik juga kalau Atan dekat dia seram ni letak ayat-ayat yang boleh digunakan untuk melindungi kita daripada sihir dan melindungi kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan Atan tak boleh pasang ataupun Atan tak boleh pendengarkan lah, atau mohon maaf banyak-banyak Atan tak boleh pendengarkan bacaan-bacaan ini kerana ia tertakluk kepada copyright ataupun tertakluk kepada lesen yang Atan tak ada. Nak beli kan YouTuber yang yang suam-suam kuku macam ni kan, masih lagi tak berupaya kan. Jadi kan Atan letakkan juga demi peminat, demi permintaan anda, demi peminat, demi followers yang sentiasa susah senang dengan Atan, ayat-ayat yang boleh anda lihat dan anda baca sebagai panduan kita bersama guys. Okey, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa komen video-video Atan di Real Seram YouTube channel. Keseraman anda bermula di sini. Tanpa anda, siapalah Atan? Tanpa anda, apalah Real Seram? Jumpa lagi guys. Bye-bye.